So welcome to our teppanyaki pada pagi ini. Ini teppanyaki sangat kancung sangat kancung. Itu apa maksud kancung tak? Sangat nervous. Kenapa? Because besok kita sudah nak pergi ke Johor. Okay, kita nak sambung road tour untuk selatan, region selatan. Dan siapa sudah join road tour ada. Tetap me dalam chat room. Siapa yang sudah join road tour pantai timur ke utara ke sudah join road tour punya ada. Tulis me dalam chat room ada. Yes. So memang banyak good news ini 2 minggu Sipu terima. Mereka yang join road tour ada dapat VIP, ada dapat apa FBO yang lama bangkit semula, macam-macam lah good news ada yang customer saja dia nak convert nak jadi apa business owners, macam-macam Sipu dengar. So ini adalah satu good signal lah, good signal. Road tour kita ada bawa hasil. Okay, so bagi anda yang belum lagi merasai road tour, ini kali yang terakhir untuk Semenanjung Malaysia. You mesti kena datang ke selatan dan ke KL kita buat dekat Putrajaya. Kita 3 lagi road tour, Johor Bahru, Melaka dan juga Putrajaya. Okay, last week ini mesti kena datang. Datang untuk apa? Untuk ambil aura CBM kita. So because kita tak akan bawa cek itu tiap-tiap hari pergi jalan-jalan. Ini road tour memangnya khas untuk anda semua ada peluang merasai apa itu sebagai seorang CBM. Dan you boleh juga dengar sharing daripada CBM. Kenapa kita wajib pilihan mutamat kita, kita punya goal, ultimate goal kita adalah mencapai CBM. Because CBM ini dia adalah untuk apa? Dia adalah satu whirlpool untuk business owners. So kalau you tak ambil CBM, bermakna you tahu biasa kalau kita kerja di corporate, macam kamu semua ada kerja juga, ada yang kerja kerja officer, kerja sebagai accountant, kerja sebagai engineer. Wah, ini engineer sangat hebat lah. Hari ini banyak engineer dalam Malaysia Sipu, okay? Engineer. So bukan semua pekerja boleh dapat apa? Boleh dapat profit share tau. Biasanya profit share dia hanya bayar kepada owner saja. Maksudnya ia adalah partner kepada itu company baru you dapat apa? Itu profit sharing. Macam di Forever pun sama. Kalau you datang sini you buat Forever Living, you hanya dapat untung gaji saja, untung sebulanan saja. Bermakna you macam belum sampai itu sebenarnya business owner yang sebenar tau. You mungkin baru sampai itu pekerja, tahap pekerja. Macam you ambil gaji saja. Tapi bila kita layak sebagai CBM, itu lain. Itu kita macam director. Kita macam dapat dividend company tau. Kita dapat share keuntungan company. Itu baru you nampak macam apa? Macam director, macam business owner dengan Forever Living. So itu yang sangat penting. Itulah yang menyebabkan yang buatkan yang motivasi Sipu layak CBM setiap tahun tanpa gagal. Selama 23 tahun. Tanpa gagal kita ambil CBM. Kenapa? Because Sipu dengar ini from our top leaders. Okay, dia bagi tahu, dia cakap kenapa kita mesti kena ambil CBM setiap tahun. Because kita adalah kongsi rakan kongsi kepada Forever. Kita bukan pekerja, bukan ambil gaji saja, tapi kita mau share keuntungan Forever juga. So ini yang sangat penting. That's why Sipu nak semua yang belum sampai ke road tour mesti kena datang. Okay, merasai dan dengan apa? Dengan thinking mindset Sipu ini, dan Sipu berjaya lahirkan satu tim CBM yang terbesar di dunia tau. Orang lain luar negara dia tak sebanyak CBM seperti Malaysia. Because yang penting you mesti kena ada mindset ini.
baru kita boleh bawa satu tim, misi. Sipu bawa tim dengan misi dan vision, mission and vision. Baru kita boleh lahir satu tim yang sama, satu hati. Okay, kita semua nak jadi business owner yang betul-betul. BOI adalah Business Owner International. Nama apa kita punya team pun sudah bagi tahu kita datang sini adalah untuk jadi business owner and not employee. Bukan datang sini jadi pekerja saja. Okay, so Sipu harap boleh jumpa anda semua nanti di Johor, di Melaka, di Putrajaya. Okay, lepas tu next month kita akan fly ke Sabah. Okay, so di sini Sipu nak share kita punya speaker. Kita nak buat iklan sikit. Ini speaker kita, nampak? Speaker kita ada siapa? Ada Yuslida. Yes. Ada Yuslida, ada Pida, dan Sifu akan talk dekat Kuala Lumpur. Okay. Yuslida di JB, Pida di Melaka. So ini adalah link untuk daftar. Okay. So setakat ini kita sudah ada dalam 150 lah. 150 di JB dan KL. Melaka masih ketinggalan. Okay. Melaka kena tambah lagi you punya langkah. Push lagi. Because kita punya dewan memang cukup besar untuk anda semua untuk join. So mesti kena bawa ramai prospek datang. Dan prospek you orang datang memang untung kali ini. Sipu kasih tips sikit memang untung. Kenapa? Because semua orang baru prospek yang join member pada road tour, dia akan dapat hadiah apa itu essential oil bersama aloe lips tau. Ini memang special. You join member saja you dapat benda ini dan itu apa? Itu nilai free gift yang you dapat lebih tinggi daripada apa yang you bayar. Dan of course VIP sama juga Sipu akan hadiah you planner, pin dan juga buku. Buku 1 juta bukan wang. So ambil peluang ini. Okay, panggil prospek you datang beramai-ramai untuk join. Jangan tak join nanti you rugi sangat. Okay, so ini yang sangat penting. Dan kita punya market memang sangat besar lah. Sipu sudah share dan populasi dia akan terus meningkat. Dia tidak akan berhenti dekat sini saja. Sipu baru dapat ini satu population statistik. Ini dari Statista 2022. Ini bukan Sipu buat sendiri. Ini adalah kajian pakar. Ini population. Okay, kita sekarang berada di sini. Okay, by the year 2022, kita akan mencecah 33 million, 33 juta populasi dekat Malaysia. Okay, dan pada 5 tahun yang akan datang, kita akan tambah lagi 1.6 juta. 1.6 million populasi akan tambah lagi dalam 5 tahun ini. So you bayangkan forever sampai hari ini kita punya kita punya FBO pun belum sampai 1 juta. Belum sampai 1 million. Ini tambah lagi 5 tahun tambah lagi 1 million. Faham tak? So maksudnya market kita sangat besar. Sangat besar. Dan era reborn ini adalah era global. Okay, maksudnya kita reborn tapi bukan di Malaysia saja. Kita reborn sampai satu dunia. So Sipu boleh nampak potensi Asia. Bukan itu tadi Malaysia saja 1 juta. Tapi ada ramai lagi orang di seluruh dunia. Ya, yang itu adalah market kita. Contoh di Thailand 1 CBM pun tak ada. Tapi populasi dia beberapa kali ganda kita punya populasi di Malaysia. Tapi 1 CBM pun belum ada lagi Thailand. Indonesia pun sama. 1 CBM pun belum ada lagi. You bayangkan. Lagi mana? Filipin. Baru 3 orang CBM. Populasi 3 kali ganda Malaysia. You nampak tak? Asia adalah satu gegasi. Okay, gegasi yang akan bangkit tau. Akan bangkit pada 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang ini. So you jangan ingat you sekarang sudah dapat apa? Sudah dapat banyak. Malaysia sangat kecil saja. Kecil saja. Jangan terlalu awal selesa dengan apa yang you capai. Okay, kita ada lagi besar market menunggu kita. Okay, so era reborn ini Sipu harap semua lebih rajin lagi.
Because dalam 5 tahun ini kamu semua akan ubah kehidupan kamu semua. Okay? So ini adalah good news yang Sipu nak bawa. Kita nak bagi momentum yang jangan bagi dia berhenti. Okay? So seterusnya Sipu akan buka pentas bagi you orang share. Okay? First, Sipu nak jemput No Hidayah. Yes. Ada No Hidayah? Ada saya. Okay. Okey, saya baru jadi VIP dan konsum 14 botol Alo. Baru 13 nak masuk satu lagi. Badan sudah semakin segar tapi ada berak sikit lagi lah. Sudah sakit perut tu ada lagi sikit. Sebab saya sudah ada sakit schizophrenia, itu sakit sejenis sakit mental 18 tahun. Daripada umur 21 sampai 38 sekarang masih makan ubat. Saya masuk bawa upline Azila. Yes. Teruskan. Semalam baru dapat seorang semalam baru dapat seorang downline. Wah. Ni ada lelaki kami berderet lagi mau daftar. Okay. Apa you may go setting? Go setting saya kalau boleh nak bebas kewangan, lepas tu nak boleh macam ada simpanan yang banyak lah kan. Contoh macam simpan emas banyak lah macam tu. Selain ada tabungan yang lain dan dapat travel, lepas tu boleh pergi haji umrah, boleh bawa mak saya pergi Mekah sekali. Boleh tolong family sebab saya punya dalam keluarga saya memang ada family yang sakit macam saya juga. Okay. So kita thank you ada lagi nak share? No Hidayah. Tapi itulah saya kadang-kadang rasa macam tak ada perasaan sangat mau buat. Dia bukan macam sebab saya sudah lama macam saya sudah hilang minat. Sudah macam hobi-hobi saya yang lama semua sudah saya banyak kurang. Dia sebab saya macam inilah dia jadi macam tu, tapi saya masih ada semangat lagi. Sebab saya pun memang jiwa ni agak macam dia kurang sikit lah macam tu. Dia tak ada macam orang lain yang macam membuat-buat perasaan macam tu kan. Okay, very good. I think Nur Hidayah adalah first timer share. Nampak tak kamu semua? Semangat orang baru saja join Forever Living sudah ambil peluang untuk share. So jangan jadi CCTV. Ramai lagi yang sudah masuk. Mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun sudah masuk Teppanyaki tapi belum berani lagi nak melangkah keluar nak buat sharing. So kita tengok ini orang baru. Lagi belum VIP pun sudah sponsor new downline. So itulah apa yang kita kena belajar dan kita sama-sama doakan kepada No Hidayah supaya dia betul-betul sangat jelas go setting dia. Dia nak apa? Dia nak wang, nak emas, nak wang banyak, nak bawa bapa ibu dia punya parents pergi umrah. So ini semua akan dicapai dekat Forever because jika anda konsisten dan anda trust the process, okay, semua boleh jadi kenyataan, okay. So kita thank you No Hidayah sharing sebagai pembukaan. Okay. So sebenarnya ini adalah satu nasib kita dapat pembukaan oleh orang baru first timer. Sebenarnya I nampak satu tangan lebih awak ambil, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh, ini tapak rezeki orang share yang pertama. Okay. So seterusnya, okay, kita jemput itu kalau tangan jatuh kita biar dia tunggu dulu, okay. So next kita jemput Jackie Tan. Yes, good morning and good morning. Yeah, okay. So apa khabar? Okay, Semenanjung leader. Ya, saya sudah balik ke Semenanjung. Apa khabar? So okay, 3 bersyukuran. Pertama, okay, happy. So kedua, okay, sangat excited.
Nombor 3, okey, boleh dengan 173, okey, jutawan, okey, BOI family. I love you all. Dan sangat excited. Kenapa? Sebab Jumaat, Sabtu dan Ahad kita ada Selatan punya road tour. Okay, so baru balik daripada Sabah, I bagi tahu, Sabah satu market yang sangat-sangat besar. Yang seperti Sifu bagi tahu lah, actually mana-mana pun ada satu peluang. Dan I nak bagi tahu, especially untuk yang Sabah leader, kalau anda nak pergi ke Sabah untuk buka market, actually it's very big market. Why? Sebab you tengok, I kat sana, I terkejut. Why? Sebab Sabah punya itu cost of living, dia sama dengan KL Pavilion. Ada sesetengah kedai dia ada lagi tinggi mahal daripada Pavilion. Dan yang penting adalah gaji orang Sabah adalah kurang separuh daripada orang KL, 30% at least. Ada kadang-kala ada kurang daripada 50%. You tengok tak? I pun tak tahu macam mana nak hidup. You faham tak? So that's why kita pergi mana-mana, kita share dengan Forever Living saja. Dia cakap, I pernah tengok. Mungkin itu adalah daripada Mary punya kawan, atau dari Mac punya kawan. Tapi tak ada saya, betul tak? Kalau tak ada saya, bermakna itu adalah kita punya belah, betul tak? So I share dan mereka memang sangat-sangat juga, I punya siapa pernah bagi I tahu bisnes ini, tapi I tak join. I cakap tak apa, join dia dengan join saya pun sama juga. So yang penting apa? Yang penting I nak share. Sebab apa? Sebab yang banyak yang leader kat Sabah dan Sarawak, mereka nak cari dengan rezeki, nak cari dengan peluang. Tetapi you tahu, mereka tak tahu dengan betul-betul BMM. So that's why banyak yang ada syarikat-syarikat itu money game untuk cari mereka. Salah satu syarikat itu adalah Phytoscience. I tak tahu you pernah dengar Phytoscience tak? Masa itu dia hot kat Semenanjung adalah 2012, 2013 lah. Dia memang dengan hot lah itu produk. Tapi sekarang sudah kurang dengar lah kat KL. Tapi sekarang dia memang sangat excited kat dengan itu Sabah dan Sarawak. Dan I tanya sebab dia punya top leader, dia tengok I bawa Ferrari, I bawa dengan Rolls Royce. Tapi I tanya sebab dia adalah haji. I tanya, Haji, you punya business adalah syariah tak? I tanya dia soalan. Dia cakap, kita punya business memang adalah syariah. Kita kat Dubai ada, kat Abu Dhabi ada. You tahu tak? I terus I check. Wih, you punya syarikat tak ada. Sebab dia cakap ada banyak 40 negara, 50 negara. Tapi I tengok you punya syarikat punya website kenapa tak ada? So tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang bagi tahu, Forever Living ada 165 negara. Dia kadang-kadang you mungkin akan dengar, I punya syarikat ada 180 negara. You jangan terberanjat. Kenapa? Sebab mereka buka kedai. Dia adalah buka kat internet. You faham tak? Dia buka kat internet. Kalau you nak stop, dia nak dari mungkin Malaysia mana-mana hantar. So dia tak ada, kita panggil solid office like Forever Living. Forever Living 165 negara. Setiap negara sekurang-kurangnya ada satu bangunan kita adalah beli So that's why Rexmore adalah beli main dengan kita. Dia adalah buat bisnes ini betul-betul ada komitmen. Dia bukan cakap shop, you faham tak? Bukan kita ada internet ada 200 negara. Sebab apa? Sebab kalau dia nak tutup, dia nak lengkup, dia pun tak payah bayar 1 sen. Dia cuma nak bayar website saja. Mungkin satu bulan 10,000 atau 20,000. That's why. Yang kedua, sebab I ada share dengan satu leader. I bagi tahu. Hari ini kalau I jumpa, tak kira I biar downline, tak kira I biar sideline, tak kira siapa-siapa pun, I kenal dia atau tak ada kenal dia, I mesti bagi tahu, kalau you nak buat bisnes, you mesti nak buat bisnes syariah. Itu adalah sangat-sangat penting. Why? Because a lot of people dia tak tahu. Dia ingat bisnes itu memang adalah ada halal, itu bisnes adalah syariah. No. Kalau you pernah dengar GLT Yustinda bagi tahu, bisnes syariah dia mesti nak ikut dia. Ada dia banyak dia punya kita panggil condition. Banyak bisnes tak ada, tapi dia berani cakap kita ada syariah. Bisnes dia tak ada kat Dubai, Abu Dhabi, tapi dia tunjuk I.
kita ada kat Dubai buat expo. Halo tuan-tuan dan puan-puan, itu buat expo bukan makna you biar syarikat ada di Dubai, you faham tak? Masya Allah cakap. Macam ini dia bisa, dia pun boleh cakap pertama. So kalau anda, okay, forever living, if you love Rexbond, if you love forever living, kita tak kira, okay, downline atau sideline atau mana-mana orang, kita bukan nak gaduh, you faham tak? Mungkin dia buat syarikat lain. Kita bukan cakap nak gaduh dengan dia. No. Kita mesti nak bagi dia tahu apa business adalah real business. It's a true business, you faham tak? Bukan cakap tak apalah mereka buat itu Tuhan bagi dia rezeki. Ya, Tuhan bagi dia rezeki betul. Tapi kita, okay, kalau jumpa dia, kita mesti nak cakap. Lain kali, okay, kita jumpa dengan Tuhan, Tuhan tanya, kenapa you tak ada cakap dengan dia forever living ini business syariah? Tuhan, I sudah cakap, okay, I sudah ikhtiar. Tapi dia tak nak ikut, itu bukan salah kita, betul tak? So that's why this is very important, okay? Bukan cakap, I tak mau gaduh lah, okay, dia nak buat apa-apa. No, if you love forever living, if you love Rexmond, you must let a lot of people know. You tahu tak, kat luar banyak orang bagi tipu. Kalau hari ini kita jumpa satu true business, okay, walaupun dia marah kita, walaupun dia tak shock kita, walaupun dia nak cakap apa-apa, kita mesti nak ikhtiar, kita mesti nak cakap dengan bisnes ini dengan dia. Bukan sebab, I tak tahu dia, nanti kita tak ada kawan. No. Okay. If dia adalah you punya betul-betul kawan, okay, kita mesti nak cerita dengan dia forever living business. Betul tak? Kat luar bisnes memang, okay, I cerita dengan Haji itu. Haji, walaupun, okay, you tak setuju dengan I, pertama, I pilih dia bisnes mesti nak syariah. Kedua, I pilih dia produk mesti ada dalam, okay, Al-Quran. Mesti Nabi pesan. Kalau Nabi tak pesan, sorry, I tak makan. Hello, tuan-tuan dan puan-puan, I bukan Muslim. Tapi I mesti nak bagi dia tahu. Why? Because this is my, okay, responsibility. Ini adalah tanggungjawab saya, okay, terhadap kepada industri MLM. Okay, I, okay, deputy, okay, I adalah wakil kepada BOI 9333 system. So kita mesti nak sebutkan, bukan okay, tak apalah, you nak buat apa. No, okay. Thank you very much, okay, and see you at the top. Okay, thank you. Wah. Okay. So memang betul apa, because Jackie baru balik from Sabah. So ini pun first time lah. Sifu rasa first time dia betul masuk itu market Sabah. Dia tengok because dia punya isteri adalah from Sabah. That's why dia pun ada peluang bagi Sabah sekarang banyak lah. Lebih kerap lagi. So boleh nampak market Sifu tak hairan Sifu tak hairan bila ada dengar money game semua money game ini mula masuk ke Sabah, because bila satu tempat orang masih miskin tapi kos kehidupan semakin naik, memang money game akan datang. Because dia memang nak bagi tackle orang yang hopeless, orang yang sudah lose hope, mau cepat mau dapat wang, mau bagi main game, memang. That's why Sifu rasa orang Sabah memang sangat perlukan forever. Baru mereka boleh nampak satu jalan yang benar, jalan yang betul yang mereka boleh buat untuk kekal berjaya selama-lamanya. So thank you Jackie for sharing. So seterusnya, okay, kita teruskan dengan Afika. Afika ada? Yes, Afika. Afika Muhaimin, ada tak? Ada Sifu. Okey. Pagi dan Assalamualaikum. Ni Fika Pagi. tengah drive kereta ni Sifu. Tapi sebabkan lama tak sharing dalam Teppanyaki, so ambil kesempatan lah Sifu. So alhamdulillah, 3 kesyukuran untuk Fika hari ni. Alhamdulillah diberi kesihatan yang baik. Orang kata untuk hari inilah 2-3 hari lepas tu ada masalah kesihatan sikit. Okay. So alhamdulillah boleh orang kata keluarlah untuk bersharing dengan ramai lagi orang dari segi produk kesihatan dengan kita punya GEP lah. Yang kedua Sifu, Fika sekarang ni nak pergi UTC sebab bulan depan, bulan 7, Fika nak buka booth lah, buka kios untuk kita punya Fika untuk berniaga bulan depan, bulan 7.
Sebab biasa Fika bawa diri dengan tim apa, biasa pergi serbu macam tu je. Kalau kedai makan lah. Kalau jumpa orang nampak je dia tanya Forever, kita terus buka demo. Macam tu Sifu. Tapi sekarang Fika fikir kita nak buat long term dalam Forever. So kalau boleh kita nak close prospek ramai, fighter, eager, kita punya rangkaian Fika. So Fika kena ada satu tempat yang betul-betul kukuh untuk kita lebih ke hadapan. Faham tak Sifu? Ke hadapan. Maksudnya dia orang nampak kita buat Forever bukan main-main. Kita buat Forever ni kita betul-betul nak. Sebab kita tahu kita bukan family yang orang yang senang. So kita kena ubah nasib kita dulu. Kita kena ubah diri kita dulu. Baru kita boleh ubah orang lain. Betul tak Sifu? So yang ketiga, doakan Fika. So Alhamdulillah Sifu, bulan ni Fika jadi supervisor. Alhamdulillah. Thank you kepada upline Fika, Sharon Shah yang sentiasa support Fika walaupun susah senang ke macam mana, tetap hadapi. Walaupun susah ke, pahit ke, manis tu memang ada dalam kejayaan masing-masing lah kan. Tapi siap kejayaan Fika dalam Forever, Fika akan ingat. Dan juga Fika punya orang kata rakan seperjuangan downline lah, business partner pun ada bersama Fika dan dia tahu macam mana Fika naik. So terima kasih untuk semua yang mendoakan Fika dan doakan Fika biar capai lagi apa yang ada dalam Forever yang belum Fika capai. So doakan Fika tahun ni nak jadi manager Sifu. Macam dapat income yang stabil lah, yang stabil dan juga nak pergi event tu Sifu, global rally yang Bali tu. So doakan Fika Sifu. Thank you semua. Okay, thank you. Wah. Tahniah kepada Fika sudah layak supervisor dan kita sama-sama doakan Fika terus move on sampai ke manager pada tahun ini. Dan semoga semua urusan nanti dekat UTC boleh dijalankan dengan lancar. Okay. So seterusnya kita nak jemput Suhaila Kamaluddin. Yes. Suhaila Kamaluddin. Ada? Ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhaila. Saya dari Masang Kelantan. Upline saya Nazatul Astrid dan nervousnya. Alhamdulillah saya dari Al-Ujab Circle. Alhamdulillah sebenarnya saya sangat-sangat bersyukur sebab saya kali kedua join Tempayaki ni dan hari ni saya berani buka kamera nak bercakap sambil diperhatikan Sifu dan juga manusia-manusia ajaib. Nampak? Alhamdulillah inilah kesyukuran saya yang pertama. InsyaAllah yang ni sebenarnya yang ni bisnes MLM yang kedua saya join. Alhamdulillah saya nampak Forever peluang cerah. Doakan saya dapat capai impian, dapat ubah keuangan keluarga. Sebab InsyaAllah saya nak buat yang terbaik kat sini. Thank you Sifu tu je lah kot. Okay, thank you. Wah. So second time kali kedua join Teppanyaki sudah berani. Wah, buat sharing dan buka kamera, itu yang hebat. Jangan risau, jangan takut bila kita sharing kita nervous, itu biasalah. Ada orang yang tak berani, itu yang lagi lagi sedih lah, itu yang tak berani nak share. Okay, so ini sangat penting. So kita doa bagi Suhaila terus naik terus berjaya dalam Forever Business ini. Okay, so seterusnya kita nak jemput EPCM Alex. Halo, selamat pagi semua. Tiga kesyukuran, saya nak bersyukur atas rezeki yang diberi oleh Tuhan. Yang kedua, gembira. Kenapa? Sebab nampak anak-anak buah kita sentiasa dia orang sedar tahu
macam mana nak register untuk setiap CBN tour. Kalau dulu kita kena paksa, kena call, tapi sekarang sudah tak perlu disebabkan kita punya upline, sideline, downline yang sentiasa membakar sesama sendiri. Nombor 3 adalah kita kata excited. Kenapa? Sebab dalam minggu ini sangat excited. Kenapa? Sebab orang yang saya tunggu-tunggu selama ini, so akhirnya dia kata dia nak datang minggu ini. Okay, so biasa orang kata kita bagi harapan. Of course harapan tu adalah satu benda yang perlu ada. Kenapa? Sebab manusia perlu ada harapan, barulah kita boleh melangkah ke depan, betul tak? Tapi you orang kena tahu, saya ada seorang kawan, dia beritahu saya, nama dia Ali. Dia kata, Alex, you tahu tak, biasa kalau saya nak minum kopi, ada kawan suka sangat datang di rumah. So I fikir-fikir macam mana tahu. Lepas tu dia pun cari mutu. Ali cari mutu, you tahu tak? Lepas tu dia beritahu mutu, you selalu datang dekat tempat saya, minum kopi ataupun I pergi tempat you, bolehkah kita ada satu idea, kita nak buat satu benda. Lepas tu dia pun cari siapa? Dia cari Akau. Okay? Ali, Mutu dan Akau, betul tak? You tahu tak, daripada Ali yang ada idea, bila dia cakap idea sharing dengan Mutu dan dia sharing idea dengan Akau, 3 orang ni panaskan cerita, hangat-hangat dia orang nak buat apa tahu tak? Dia orang pergi heboh-hebohkan Ali, Mutu dan Akau Cafe dekat KL. That's why sekarang Ali, Mutu dan Akau Cafe sangat famous dekat KL tau. So apa yang I nak share dengan cerita ini adalah kadang-kadang kalau kita banding dengan 14 tahun yang lepas, memang orang tak tahu Forever Living. Memang orang tak dengar. Tetapi disebabkan Sifu, BO, semua grup ini, kita daripada satu persatu, kita hebohkan sehingga sekarang satu Malaysia pun tahu Forever Living. BO. Tetapi masih sekarang, I nak beritahu you, boleh dikatakan minggu lepas saya berada di KL, masih ada banyak orang tak tahu lagi Forever Living dengan kita punya team. So bila I sharing idea kita punya sistem yang boleh membantu anda untuk plan B, you tahu tak, dia orang sangat terkejut. Dia orang ingat Forever Living ni adalah kedai-kedai ataupun seorang anak syarikat. Tetapi bila kita beritahu dia latar belakang, dia sangat terkejut. Apa yang saya nak share dekat sini, okay? Sebab minggu lepas ada seorang profesor, dia beritahu saya dia sudah mengkaji banyak produk, tetapi dia tak pernah dengar pun syarikat Forever Living. Cuma dia tahu kebaikan lidah buaya, tetapi dia tak tahu. So I pun cerita Ali, Mutu dan Akau bagi dia. Dia sangat happy. Kenapa? Dia kata, Alex, you sangat pandai. Kenapa? You guna itu restoran Ali, Mutu dan Akau Cafe sebagai satu cerita dorongan. Kenapa? Sebab you bangkitkan saya. Kadang-kadang bila kita selidik satu benda, mungkin kita tahu sendiri, tetapi kita tak pernah heboh dan kita tak berani. Disebabkan kita tak ada satu team. Tetapi disebabkan you punya cerita, dia telah membakarkan I punya semangat. That's why I pun tak sangka actually kedai kopi Ali, Mutu dan Akau dekat KL datang daripada you punya cerita. I kata bukan. I hanya cuma gunakan dia sebagai satu dorongan kepada kita semua, okay, untuk bersama buat sesuatu yang patut. Sebab kegembiraan pada seseorang bukan satu orang, tetapi adalah kita gembira, kita boleh bantu lebih ramai orang. Itu adalah kita punya kepuasan. Macam 2 minggu yang lepas, saya sangat thank you kepada Forever Living dengan BO. Kenapa? Sebab dia memberi saya satu peluang yang boleh menderma. Sebab saya baru saja menderma segelintir wang untuk satu sekolah, okay, untuk beli itu detox untuk kelas 82 kelas. So I sudah derma ada sikit lah. So kita dengan sekumpulan kawan, kita berjaya mengumpul wang untuk membeli 102 unit air detox dekat itu sekolah. Dan coming soon, saya pun nak bersama dengan itu profesor untuk buat sesuatu untuk sekolah ini. Kenapa? Sebab kadang-kadang orang yang kita jumpa, kita boleh buat kebajikan dan kita pun boleh buat bisnes. Jangan hanya fikir seseorang datang you cuma nak dia untuk bantu you selesaikan kerja. Tetapi kadang-kadang peluang ini bila kita berjumpa, kita dah takdir. Kalau boleh, kita share apa yang kita boleh dapat di platform Forever Living dengan BO ni. Sebab apa? Sebab profesor ni dia hanya datang untuk nak mengajar macam mana untuk penyelidikan tentang aloe vera dengan itu mushroom. Tetapi disebabkan sharing, dia terkejut. So dia pun nak beli dengan sebotol aloe vera dengan saya, tetapi saya tak jual dia.
I hadiahkan kepada dia sebab saya percaya dengan percuma satu botol I boleh tarik seorang lagi profesional datang kepada I punya platform. Kenapa? Sebab kita nak menyebarkan lebih banyak berita dan kebaikan tentang aloe vera. So sila doakan kami semua dekat sini yang berada di platform hari ini pasti chairman bonus, okay? Dan GLT. Thank you. Okay, thank you. Wah. Thank you Alex sharing ini tema Ali Mutu dan Akau. Memang kena hebohkan bukan diam-diam saja. Kita mesti kena bising. Bising. Kenapa mau bising? Di sini Sipu nak share satu story tentang telur. Siapa pernah dengar telur ayam dengan telur itik? Siapa pernah dengar tulis mi dalam chat room? Siapa tak pernah tulis no? Mau dengar tak you orang? Siapa tak pernah tulis no? Siapa pernah dengar tulis mi? Ini tentang telur tau, tentang telur. Hari ini Sipu nak cerita tentang telur. So ini Sipu nak tanya you orang. You orang tahu tak? You orang tahu tak? Telur ayam dengan telur itik, mana satu lebih berkhasiat? Jawab. Kalau you rasa ayam, you letak ayam dalam chat room. Kalau you rasa itik, you letak itik dalam chat room. Mana satu lebih berkhasiat? Telur ayam ke telur itik? Tak tahu. Weh, macam-macam answer ada. Ada orang telur letak itik, ada ayam. Okay. So jawapan dia adalah apa? So bila you tengok ini dua telur, mana satu lebih besar? Ayam ke itik lebih besar? Mana satu lebih besar? Itik. Pandai you orang. Maksudnya you pernah jumpa lah telur itik, betul tak? So you tahu telur itik lebih besar. Okay. Sebenarnya telur itik dia lebih berkhasiat. Because dia lebih besar. Lagipun dia dalamnya khasiat lebih tinggi. Betul tak? So patutnya benda yang lebih berkhasiat, dia punya jualan mesti lebih tinggi. Betul tak? Tapi Sipu nak tanya you. Telur apa yang lebih popular? Telur ayam ke telur itik? Jawab sekarang. Apa telur yang lebih popular? Kalau you pergi market, lebih banyak you jumpa ayam ke telur ayam ke telur itik? Mana satu? Telur ayam. So pelik tak you orang? Sipu pun sangat pelik tahu. Kenapa benda yang lebih berkhasiat tapi jualan dia lebih rendah? Memandangkan itu telur ayam lebih kecil, lebih tidak berkhasiat seperti telur itik, tapi dia punya jualan dia sangat boom. Sangat hot dia punya jualan. So lepas itu apa, saintis pergi kaji tau. Dia kaji, kenapa? So lepas tu dia jumpa jawapan dia. Siapa nak tahu jawapan? Tulis me dalam chat room. Kenapa telur ayam dia lebih laku daripada telur itik? Walaupun telur itik lebih berkhasiat. Siapa mau tahu jawapan? Tulis me dalam chat room. Sipu hari ini Sipu bagi tahu you. So itu lepas tu itu find out lah hasil daripada kajian seorang saintis. Dia dapati dia pergi kaji itik tau. So bila itik bertelur, dia diam saja. Dia bertelur, dia senyap saja, dia apa? Balik. Dia telur senyap saja. Tapi ayam dia lain. Ayam dia telur, dia bising satu kampung. Dia bising satu kampung tau. Baru dia bertelur. Dia takut orang tak tahu dia bertelur. Faham? Dia macam Alex lah. Dia pergi heboh. Betul tak? So itu sebab kenapa telur ayam lebih laku. Because telur dia walaupun kecil tapi dia bising banyak. Itu sebab dia sangat laku. So buat forever pun bagus. Pun sama juga. You buat forever living, kalau you macam itu itik, memang tak laku lah. You punya business mana boleh laku. Walaupun you hebat you engineer ke, accountant ke apa ke, tapi you tak bising, sorry you tak boleh laku punya you punya business. Kalau you hanya biasa, orang biasa tapi you bising, you punya business memang lebih laku. Kita kena ikut macam ayam, jangan ikut macam itik, diam-diam saja, okay? So sekarang kita ada seorang engineer yang sangat bisingnya. Ini engineer, dia bukan itik tau, dia ayam. Dia sangat bisingnya. Kita nak jemput dia buat sharing sekejap, okay? Yes, Hamiza. Sifu panggil Miza ayam ke? Yes. Assalamualaikum, good morning. Morning. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Sifu bagi Miza sharing hari ini. Terima kasih selalu buat Miza senyum je pagi, petang, siang, malam.
Selalu Sifu buat Miza senyum. Okey, Kak Miza nak tanya korang. Sila jawab soalan Kak Miza dengan gembira sekali. Siapa 206 orang depan mata Kak Miza ni dia adalah engineer? Alright, kalau engineer type kat situ. Saya engineer apa? Manufacturing engineer ke, civil engineer ke. Kalau yang lagi best, saya ex senior product engineer. Saya adik engineer. Adik engineer pun aku ke? Masya Allah. Bolehlah adik engineer. Ex QA engineer. Cepat-cepat. Mana engineer? Saya engineer di rumah. Amboi, semuanya mengaku engineer. BFF engineer pun ada. Okey, Masya Allah. Tabarakallah. Okay, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Kesyukuran pertama Kak Miza pada hari Rabu yang berbahagia ini adalah Kak Miza syukur sangat-sangat dekat Allah sebab Allah selamatkan keluarga Kak Miza. Okay, so untuk pengetahuan semua sekali, Kak Miza adalah bekas senior product engineer di Dyson Manufacturing Sdn Bhd. Okay, so produk yang korang suka tu lah, kan, vacuum, hand dryer, bladeless fan. Sebab apa? Sebab mahal kan. Orang forever kan suka beli benda yang mahal-mahal. Hair dryer Sifu Lepas ni kalau nampak Dyson je macam CBN Rawani share hari tu kan. Kan. Jadi orang-orang yang kenal Kak Miza, kalau dia nampak Dyson je, dia memang ambil gambar tepi tu, dia hantar Kak Miza. Kak Miza sangat-sangat happy. Okay. Jadi tahun 2015, Januari 2015, masa tu banjir Kelantan. 1 hari bulan 1 tengah meletup-letup mercun tu, Kak Miza berada dekat Manik Urai Kelantan. Untuk tolong misi bantuan banjir, tapi minggu yang sama juga Kak Miza melepaskan kerjaya Kak Miza sebagai senior product engineer. Okey, kerjaya yang Kak Miza enjoy selama 9 tahun. Kak Miza kerja dekat Dyson tu dalam keadaan yang gembira sangat-sangat. Kan, Kak Miza memang gembira lah sebab company tu Kak Miza rasa company yang okey, company UK kan. So bonus okey, tempat kerja okey, boleh makan. Yang paling penting boleh makan waktu kerja lah kan. Sangat-sangat okey. Jadi ada orang dia berhenti kerja sebab dia tension dengan suasana kerja dia, betul kan? Tapi Kak Miza berhenti kerja sebab Kak Miza memang nak bisnes. Kak Miza nampak adik Kak Miza si Nizi dengan Najah masa tu dah berhenti kerja dah. Dia orang ni waktu Kak Miza meeting-meeting kan, waktu Kak Miza mengayakan orang lain kan, dia orang ni pergi sana pergi sini kan. Jadi daripada situ Kak Miza datang satu keazaman lah, aku pun nak kena berhenti kerja juga. Okay, so syukur banyak-banyak. Januari 2015, Allah selamatkan keluarga Kak Miza. Kak Miza dan suami Abang Berong berhenti berjemaah. Kan hari ni Kak Miza nampak ramai sangat yang takut nak berhenti kerja. Allahu Akbar. Kenapa takut? Korang tahu tak, tahun 2015, Januari 2015, Kak Miza berhenti kerja 8 Januari 2015. Abang Berong dia 24 hari bulan 1 2015. Kami berhenti kerja waktu belum kenal tau. Bukannya belum berjaya, belum kenal forever pun. Kak Miza belum kenal forever, tak jumpa lagi forever. Kak Miza dah berhenti kerja dah. Dan Kak Miza dengan Abang Berong masa tu berhenti kerja sebab kami nak fokus bisnes tudung. Tudung, sebab tu kau nampak tudung Kak Miza cantik kan, tu Kak Miza jahit sendiri. Okay. Bisnes tudung, bisnes kanopi. Dua bisnes ni. Okay. Jadi dengan 100% tawakal kepada Allah, ya Allah aku tak tahu apa nak jadi kat aku ni tapi aku nak berhenti kerja. Okay, Kak Miza senior product engineer dekat Dyson Manufacturing Sdn Bhd. Husband Kak Miza, dia adalah senior site supervisor dekat UEM Sunrise. Dan husband Kak Miza, Abang Berong ni, dia sangat-sangat berpengalaman dalam construction lah. Kan, orang construction. Jadi dia tahu selok-belok construction. Building, lepas tu landed ke, lepas tu high rise ke, lepas tu jalan ke, infrastructure ke kan, nak buat sauna, nak buat swimming pool. Itu kepakaran husband Kak Miza, Abang Berong. Okay. Jadi alhamdulillah syukur banyak-banyak. Kesyukuran Kak Miza yang pertama tadi, Allah bagi kekuatan ke Kak Miza dalam keadaan orang lain takut nak berhenti kerja, tapi Allah bagi Kak Miza 7 tahun lepas dengan Abang Berong semangat dan tawakal kepada Allah untuk berhenti kerja. Okay, so akhirnya pada penghujung Mei 2015, Allah izin untuk Kak Miza satu keluarga. Actually forever ni bukan rezeki Kak Miza seorang. Forever ni adalah rezeki Kak Miza sekeluarga. Kak Miza, Kak Mizi, Najah, kita orang memang full time buat forever. Cuma Kak Mizi je lah. Kak Mizi dia kan PA Abah kan, dia nak kena uruskan kebun Abah yang berpuluh ekar tu, kebun lagi apa semua. Jadi
Kak Miza dengan Najah memang 100% income daripada Forever. Alhamdulillah. Kan? Jadi kenapa Kak Miza nak berhenti kerja? Kenapa masa tu Kak Miza rasa sangat macam perlu, walaupun gaji dah selesa tau. Kita orang masa tu tahun 2015 gaji berdua lebih 10,000 lah. Belah-belah ribu macam tu lah. Kan? Dah selesa, dah ada kereta, rumah pun dah ada, kan? Semua dah ada. Hidup kat bandar, tak adalah macam hutang yang memberatkan ke apa, tak. Memang kita orang dah selesa dah. Tapi kenapa Kak Miza berhenti kerja? Kak Miza nak tanya korang rasa seram tak kalau mak abah call? Kita tengah buat kerja, tiba-tiba ada panggilan daripada kampung. Seram tak? Apa rasa? Apa perasaan? Seram kan? Aduh, apa benda ni kan? Lagi-lagi kalau dapat call tengah-tengah malam. Padahal dia nak bagi tahu je, hari ni abah pergi nyuluh ayam dapat banyak sikit 12 ekor ayam. Tapi perasaan kita ni macam apa tau. Kan tu abah Kak Miza tu. Jadi Kak Miza, tak boleh macam ni. Tak boleh. Kan? Jadi nak kena berhenti kerja. Jadi kekuatan Kak Miza, kenapa Kak Miza nak sangat berhenti kerja? Satu, memang sebab parents. Yang kedua, sebab masa tu Kak Miza tak banyak masa dengan anak-anak. Korang bayanglah pukul 7 pagi dah hantar anak pergi nursery, balik kan pukul 7 petang kan. Lepas tu berapa jam je kita ada masa kita dengan anak-anak. Dah macam anak tu bukan anak kita lah sebab dia duduk nursery. Kan? Nampak tak? Jadi walaupun sekarang ni gaji korang berpuluh-puluh ribu, waktu kerja engineer, waktu kerja apalah, engineer ke doktor ke accountant ke apa benda kerja lah. Tapi korang takkan dapat rasa apa yang Kak Miza rasa, apa yang orang-orang banyak duit, banyak masa ada. Faham tak? Orang-orang Forever rasa. Jadi sebab tu, sesiapa yang depan mata Kak Miza ni, yang dah dapat income 5,000, 10,000 daripada Forever, tak berhenti lagi. Allahu Akbar. Nak tunggu apa lagi kan? Berhentilah sekarang. Okey? Jadi itulah kesyukuran Kak Miza yang pertama. Yang kedua, Kak Miza nak bersyukur sangat-sangat. Syukur Alhamdulillah. Kak Miza dah berjaya berhentikan ramai engineer. Happy sangat-sangat. Kak Miza kalau nampak orang kerja, memang kerja Kak Miza kan akan gosok-gosok dia. Kak Miza punya kerja memang akan hasut dia supaya dia berhenti kerja. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. So Alhamdulillah Kak Lila, CBM Lila tu dia adalah manufacturing engineer daripada Meban. Orang yang sangat-sangat rajin. Kak Miza kenal dia masa zaman-zaman kerja Dyson. Rawani, CBM Rawani, dia bekas engineering manager dekat MMHE. Abang Soden dia bekas engineering manager juga dekat beberapa company yang gah dekat Pasir Gudang. Farah, siapa lagi? CBM Syahadah Azizan, Abang PE, ramai sangat engineer yang Kak Miza dah berhenti kerja. Dah berhentikan kerja. Jadi lepas ni memang kalau nampak muka Kak Miza, korang boleh cap ini tukang memberhentikan orang kerja. Okay, so Kak Miza syukur sangat-sangat sebab dengan ilmu, dengan masa, dengan apa yang Allah bagi ni, Kak Miza dapat bagi ramai orang rasa apa yang Kak Miza rasa. Macam tu. Manager estate pun Kak Miza berhentikan juga. Selagi dia tak berhenti, selagi tu aku suruh juga dia berhenti. Akhirnya dia berhentilah, which is CBM Asrul lah. CBM Asrul ni kira macam lihat jugalah nak berhenti kerja. Akhirnya dia berhenti juga kerja. Okay, so kesyukuran Kak Miza yang ketiga, Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Kak Miza dah tutup banyak kedai dan bisnes orang. Bukan setakat berhenti kawan kerja je, aku tutup sekali kedai orang. Bisnes orang Kak Miza tutup juga. Masya Allah. Yang paling best lah sekali Kak Miza tutup 19 bisnes Kak Sulianti Zakaria. Kan? Masya Allah. Okay, dan CBM Kak Azhar dia ada 2 butik, dia ada homestay. Kan? Suami dia pun ada Petronas, ada banyak bisnes lagi kan. So Kak Miza sangat-sangat happy dengan masa, dengan ilmu yang Allah pinjamkan ni. Kita dapat Kak Miza dapat inspire, dapat bagi guideline, dapat bagi tunjuk ajar macam mana nak berhenti kerja supaya nak tutup kedai, supaya kita jadi seorang manusia yang lebih banyak masa, banyak duit and mesti banyak gembira punya, insya-Allah. Okay? So itu 3 kesyukuran Kak Miza hari ni. Nak dengar Kak Miza cakap lagi ke? Kak Miza rasa Kak Miza bagi kat orang lain pula cakap. CBM Ina dah pegang-pegang mulut tu, dah tak sabar nak cakap dah tu. Okay, Masya Allah. Okay, so Alhamdulillah Kak Miza harap apa yang Kak Miza kongsikan hari ni dapat buat korang lebih bersemangat untuk berhenti kerja dan tutuplah kedai korang tu. Okay,
Kak Miza cakap dengan CBM Rawani, dah lah sedekahlah position tu kat orang lain ni, cakap dengan dia. Mungkin position tu ada orang lain yang perlukan position tu, mungkin dia nak salah anak dia kat apa benda kan. Macam tu, okay. So terus terang, Forever ni boleh bagi apa je yang kita nak as long as kita ikut sistem. Okay. Kak Miza dah 7 tahun dekat Forever, Kak Miza nampak orang keluar dan masuk. Kak Miza nampak yang dah CBM pun boleh terduduk juga. Kenapa? Yang Kak Miza nampak sebab dia tak ikut sistem. Okey, Kak Miza seorang engineer. Kak Miza seorang engineer. Kalau nak suruh Kak Miza buat kerja tanpa ada sistem minta maaf, Kak Miza memang tak boleh. So kena ada flow dia. Lepas A buat apa? B, C, D ada flow. Barulah kita rasa macam senang sikit kan? Bukan senang sikit, senang banyak. Jadi syukur banyak-banyak dekat BOI, kita memang dah ada flow dah. Mana flow aku? Mapping 933 tu kan. Jadi dah ada dah. Jadi ikut je flow tu. Okay, di samping Forever HQ dah bagi kita produk yang sangat-sangat bagus kan. Lepas tu dengan insentif yang tak ada kat tempat lain, kita memang kena paksa diri kita untuk fokus Forever sahaja supaya kita boleh selamatkan diri kita dan kita boleh selamatkan ramai orang lagi, insya-Allah. Okay. So alhamdulillah, Kak Miza, terima kasih banyak dekat Sifu and semua sekali Kak Miza doakan ada 203 orang depan mata Kak Miza ni, Allah angkat darjat dia, Allah muliakan, Allah bahagiakan hati korang semua sekali. Allah bagi rezeki yang melimpah ruah, Allah bagi korang semua CBM, EM setiap tahun mulai tahun ini selama-lamanya dan akhirnya kita hidup gembira dunia dan akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum. See you Adita, percaya hidup kita penuh keajaiban. Bye-bye. Thank you. Wah. So bukan senang tau. Dah dengar. Ini tim apa? Tim yang paling ramai engineer. Wah, hari ni engineer ini sangat hangat lah. Tekan tepan yaki. Okay. So yes, thank you Miza punya sharing dan memang pakar tolong ramai orang hentikan kerja. Bukan engineer saja. Accountant kah, doktor kah, profesor kah, apakah semua dia boleh kasih berhentikan kerja. Okay. Itu yang paling penting. Okey, so seterusnya kita sambung ada ramai lagi tangan sudah naik. Okey, yes, Kak Hasya. Assalamualaikum. Okay, morning. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Lagi semangat Sifu Miza bercakap untuk berhentikan orang bekerja. Itulah hajat dan niat akak untuk berhentikan suami akak bekerja. Alhamdulillah, syukur di pagi ni dapat bernafas dengan keadaan kesihatan yang sihat. Dan akak bersyukur alhamdulillah malam tadi dapat ilmu daripada Cikgu Hayu. Dia membagi satu ikrar. Ikrar itu akak jadikan satu pegangan untuk akak punya tim-tim. Dia kata saya adalah pemimpin Forever. Itu akak akan jadi akak framekan dia punya ikrar tu. Dan banyak jugalah ilmu-ilmu yang Cikgu Ayu bagi malam tadi membagikan akak lagi semangat dan terbakar. Syukur alhamdulillah pagi ni akak kata sambil-sambil sharing-sharing dengan prospek-prospek lama. Alhamdulillah ada satu prospek yang tidak akak kenali. Rasa dah lama, tahun lepas rasa akak jumpa dia sekali dekat bank. Dia follow akak balik. Kak, dia tengok akak punya status yang dekat perentua dekat JB. Dia kata ada buat apa tu Kak? Event apa tu Kak? Dia cakap gitu. Habis akak pun terus bagi. Akak kata jom kita pergi. Awak nak 10K satu bulan tak? Jom kita pergi beramai-ramai. Kita ambil ilmu pada jutawan-jutawan yang hebat-hebat macam itu. Alhamdulillah, dia kata Kak berapa orang saya boleh bawa? Alhamdulillah, saya cakap berapa? Awak boleh bawa, awak bawa. Beritahu akak awal-awal macam itu. Alhamdulillah, dia akan pergi ke event rentua 24 bulan ni hari Jumaat. Saya rasa saya lebih bawa pada 10 orang. Setakat ni dah ada 7 orang tapi dia akan lawakan diri dia akan bawa lagi kawan-kawan dia. Alhamdulillah, syukur. Doakan akak apa yang akak buat ni adalah satu-satunya untuk membina dan memimpin anak-anak muda bisnes dalam Forever. Itu je lah Sifu yang akak dapat bagi share. Dan akak berterima kasih dalam Forever ni walaupun jatuh turun naik, akak tetap dalam Forever tapi akak tetap share. Akak berdoa dengan Allah, ya Allah bukakan pintu hati anak-anak muda bersama-sama akak join dalam Forever untuk mengubah kehidupan masa akan datang. Itu je lah Sifu. Syukur alhamdulillah apa yang akak buat ni dah nampak
banyak yang anak muda bagi sokongan pada akak. Alhamdulillah. Itu je Sifu, doakan akak terus berjaya dalam forever. Yes. Assalamualaikum. Yes, thank you Kak Asia punya sharing. Kak Asia memang orang yang paling konsisten Sifu nampak dalam Teppanyaki. Kita sama-sama doakan Kak Asia terus maju lagi dalam bisnes ini, okay? So next, okay, kita teruskan dengan Azra Abbas. Yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Sifu. Selamat pagi semua. Okay, hari ini saya nak share 3 kesyukuran saya. Okay, yang pertamanya saya bersyukur hari ini kerana hari ini saya masih bersemangat buat fokus forever. Saya tak fokus benda lain dan hari ini saya berjaya step out keluar rumah untuk buat JP. Okay, sebelum ni memang saya dah lama Sifu, saya dah berapa tahun? 4-5 tahun saya tak keluar ke orang sejak yang selepas saya anak Sifu Miza. So saya terima cabaran pula, saya sedang uji, itu memang saya berhenti kerja. Tapi barang saya berhenti kerja bila saya dapat rejection. Jadi saya terus jatuh sangat dan ada sikit cabaran yang lain. So alhamdulillah bila saya start masuk kelas Sifu Miza semua, so saya jadi semangat. So hari inilah sebab dia kata masalah masuk saya tak ada tindakan pun tak berguna juga kan. So kena step out, kena melangkah. So saya hari ini menggunakan melangkah sebab saya adalah orang offline. Saya bukan orang online. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, setiap orang ada cabaran dan setiap cabaran bagi setiap orang itu berbeza. Jadi saya betul tapi saya bezakan di Zoom. Itu pentingnya saya bezakan. Saya buat apa. Yang tiganya, saya bersyukur kerana saya berada dalam AUC, dalam AUB di bawah Sifu Miza dan juga di bawah Sifu Nurlinda Skon. Jadi memang seperti pesan Sifu, so saya dah mula kontak walaupun sebelum buat dia masih pas dah setengah lampu juga itu saya terima kasih. Okay, thank you. So tadi Sifu rasa suara dia putus-putus mungkin line dia tak berapa bagus. Okay, tapi tak apa. Thank you for the sharing So sangat penting. Sebelum COVID kita cakap offline work. Masa COVID kita panggil online work. So selepas COVID sebenarnya adalah dua tau. Offline online kena sekali. So that's why orang yang boleh berjaya melalui sebelum COVID, semasa COVID, so selepas COVID memang meletup. Kalau you dua pun you boleh melalui memang meletup. Okay. So kita doakan bagi semua yang biasa offline, sekarang selepas COVID, kamu semua kena bangkit semula. Bangkit balik. Ada yang dia masih tak boleh lah. Dekat online semasa COVID memang tak boleh. Tapi sekarang adalah peluang reborn time bagi mereka yang mungkin tak hebat online. So sekarang adalah masa untuk anda semua. Okay. So thank you. So seterusnya, yes, kita nak buat iklan sikit lah untuk Melaka Road Tour. Kita jemput orang Melaka. Untuk road tour sikit. Yes. Zam Farisa. Okay, Assalamualaikum. Morning semua. Thank you Sifu. Bagi peluang dekat Farisa. Okay, so actually Farisa first timer dekat Teppanyaki sharing.
Okay, tapi aku dah lama dekat Forever lah. Mungkin sebelum ni you all banyak jumpa Zam lah. Okay. So dekat sini Farisha nak cakap 3 seperti biasalah. 3 kesyukuran. Okay, rasa sangat bersyukur sebab diberikan kesihatan yang baik. Okay, sebab mengamalkan produk Forever Living. Kalau orang tanya Farisa apa produk Farisa suka, Farisa dah consume almost semua produk Forever Living dan sangat-sangat obses. Okay. Okay, untuk siapa yang belum kenal Farisa lagi, actually Farisa, background Farisa adalah sebagai clinical renal specialist. Okay, Farisa ada 10 tahun experience dalam buah pinggang. Okay, 5 tahun dalam ICU. Okay, so Farisa start resign tahun 2020. 1st of January. Masa tu macam Kak Miza cakap, kita Farisha belum lagi 100% buat Forever actually masa tu. Tapi masa tu dah berjinak-jinak untuk buat spa sebab Farisha suka sangat kecantikan. Okay, jadi niat dekat hati tu nak cantikkan lebih ramai lagi orang dekat luar sana. Alright. So bila start buat Forever tu memang senang cerita rezeki Allah nak bagilah. Farisa tak tahu nak pakai produk apa, nak pakai skincare apa, tapi Forever keluarkan skincare Infinite, targeted skincare dengan Sonia. So masa tu Farisa cakap okay fine, guna semua produk Forever Living and then manfaatkan untuk spa. So alhamdulillah Farisa memang tak pernah miss 5cc. Okay, masa tu memang buat seorang-seorang dulu. Jual produk. Tapi makin lama makin sakit hati sebab kenapa orang lain semua income besar? Kenapa Farisa dapat sikit dia, ciput je kan? Okay, so lepas tu back balik. Tanya balik, dapatkan ilmu. Oh okay, baru tahu. Okay, kena recruit team and everything. So alhamdulillah. Farisa sekarang ni dapat achieve Eagle Manager 2021. Okay, and then pernah dapat Solid Manager. Okay, dapat naik pentas sebab sebelum tu Farisa dengan Zam pernah pergi dinner. Masa tu Farisa sangat terinspired dengan Kak Yuslida, JLT Yuslida sebab masa dia naik pentas Farisa cakap, "Ush, one day I akan naik pentas tu juga," I cakap. Okay, so alhamdulillah I dapat naik walaupun sebagai solid manager. Okay, tapi macam Kak Miza cakap, people come and go. Farisa nampak tim kami walaupun agak goyang, okay, tapi kami tak putus asa. Rasa sangat excited sebab bila Sifu buat CBM tour and then datang pula dekat Melaka, okay, this is the time di mana kami akan all out. Okay, all out untuk bangkitkan balik tim Melaka. So doakan supaya Farisa dengan Zam punya tim akan bangkit balik. Okay, kami memang nak kasih haruk betul orang-orang Melaka. Okay, supaya diorang tahu sebenarnya banyak lagi peluang yang diorang boleh dapat. Sebab honestly walaupun Farisa bahagian bidang medical, actually quite difficult untuk Farisa nak tarik tim-tim Farisa yang nurse-nurse ni semua tahu. Sebab diorang fikir, oh Farisa nak jual produk. Oh yelah kau jual produk kot, tak apalah aku support kau 1-2 botol. Tapi benda tu yang buat Farisa macam geram. Okay, tapi tak apa. Farisa buktikan dekat diorang. So slowly nampaklah perubahan dekat tim. Dekat I punya kawan-kawan, diorang dah start support. Okay, dah start support, beli 1 madu, beli 1 AVG dan I rasa tu pun cukup membanggakan. So I yakin I boleh tarik lagi. Bak kata Kak Miza dia nak kasih pencenkan semua engineer. Okay, I nak pencenkan semua nurse-nurse dekat Hospital Melaka ni kalau boleh. Okay, I nak grab seramai mungkin. Betul, saya nak kasih letup Melaka betul-betul Sifu, betul. Okay. So alhamdulillah memang Farisa nampak walaupun Farisa dalam bidang spa, medical, Farisa gunakan spa tu untuk naikkan Forever. Okay, bila orang masuk je spa, benda pertama yang dia nampak adalah produk Forever Living. So apa dia akan tanya, akak pernah nampak produk ni? Apa lagi? Terus demo present. Farisa tu buat demo, buat GEP. Alhamdulillah dapat close new VIP coming dan dia excited untuk join CBM tour ni. Okay, doakan Farisa dengan Zam dapat close lagi ramai lagi
okey, tim-tim Melaka dan dapat nak juga contribute CBM, okey, untuk Sifu. Okey, dan kepada semua leader-leader hebat, kami di Melaka sangat mengalu-alukan kedatangan you all. Memang tak sabar sangat nak jumpa you all semua. Okey, dan Faisal rasa macam sharing ni setakat ni saja. Okey, doakan tim Farisa berjaya dengan Zam. Okey, jumpa you all semua dan Faisal doakan semua sekali leader-leader hebat dalam ni seramai 186 tolak Faisal 185. Okey, berjaya achieve apa sahaja yang you all nak dan kita sama-sama bangkit, bantu lebih ramai lagi, especially kaum-kaum wanita dekat luar sana. Faisal memang jumpa ramai wanita-wanita yang bermasalah dalam segi keuangan, family, dan Faisal yakin Faisal boleh bantu diorang. Okay, so itu saja. Thank you Sifu, thank you semua. Assalamualaikum, bye. Okay, thank you. Wah. Hari ini special kita ada first timer Farisa pula yang sharing Wah, Zam di belakang Okay, so kita jumpa anda semua di Melaka nanti pada Sabtu ini. Okay, so seterusnya kita buka dua lagi. So okay, kita jemput Yusof. Yusof ada? Yusof ada tak? Kalau tak ada, okay, kita teruskan. Kita buat satu closing by our lawyer PCM. Ini ada. Kita jumpa. Yes, Yusof. You kena unmute tak dengar. Boleh tak? Sorry, unmute. Kena buka suara. Okay. Pagi-pagi, Assalamualaikum. Yes, pagi. Saya bersyukur sebab dapat mula buka angkat tangan lah, belajar angkat tangan, boleh dah. Alhamdulillah lah, bersyukur saya. Dan kemudian saya harap semua bukan syukur, tolong doakan saya terus dalam perniagaan ni. Daripada sari ke sari. Saya tidak suka banyak-banyak lah. Saya harap semua bagi sokongan. Dalam hal ni, sebab saya sekarang ni belum balik lagi untuk baiki kenderaan daripada Kedah. InsyaAllah nak selesai. Petang-petang ni saya tolak balik lah. Mudah-mudahan berkat doalah untuk saya dalam bercimpung terus-menerus dalam buat apa riba ni. Terima kasih. Okay, thank you. Wah. Okay, thank you. Okay, so seterusnya, okay. So sekarang kita nak jemput kita punya lawyer PCM untuk buat closing. Yes. Ina besar. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya Allah, Ina ni kan. Tengok Pak Cik Yusof tadi bagi cakap. Tiba-tiba Ina dah nangis dah situ. Kuatnya semangat. Ya Allah, Ina doakan Pak Cik Yusof kan. Capai banyak insentif kat Forever. Ya Allah, tengok semangatnya. So hari ni Ina sangat bersyukur. Okay. Tengok Sifu kan, baru nak cakap dah nangis. Nangis sebab tengok Pak Cik Yusof tu. Ina tak sempat nak jumpa masa dekat utara itu. Okay, so sangat bersyukur berada di platform Forever. Okay, tak tahu nak cakap lah sebab Ina memang nak cakap pun selalu susah nak cakap Kalau dengar tadi kan banyak sharing, banyak sebab kan, banyak BY kenapa nak buat Forever betul-betul. Kalau Kak Miza tu engineer, Ina ni tak ada pengalaman tu lah. Okay, Ina pun hanya insan biasa-biasa, tapi platform Forever ni buat kita jadi luar biasa dan juga dengan sistem BOI yang Sifu dah buat ni memang betul-betul buat kita hidup asa teratur je. So
Apa yang nak cakap Sifu? Okey, Ina pun sama macam semua. Okey, bermula daripada bawah dulu. Macam mana struggle kan. 3 tahun, 4 tahun pertama. Pagi, petang, siang, malam. Prospecting, buat kerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Okey, dan alhamdulillah 7 tahun dekat Forever ni terlalu banyak yang Forever bagi dapat capai. Okey, sekarang pun alhamdulillah Ina duduk di rumah sambil-sambil tunggu donat Ina ni kembang. Okey, nak goreng sekejap lagi. Okey, jadi yang kata nak bagi tahu semua orang. Okey, Sifu, Ina tak nak cakap lah Sifu. Jadi macam tak tahulah nak cakap, tapi Ina selalu rasa nervous tau. Rasa macam selalu rasa tak gementar kalau nak cakap. Dan Ina nak semua orang yang ada kat dalam ni, yang ada perangai pelik macam Ina ni. Yang ada perangai pelik macam Ina ni, tak mustahil. Okay, you mesti boleh berjaya kat Forever. Sebab dekat Forever ni tak perlu jadi yang hebat-hebat. Okay, tak pandai cakap pun. Boleh sebenarnya tak pandai cakap pun kita boleh pupuk. Okay, semangat boleh pupuk jiwa kita. Okay, boleh lebih berjaya ke pentas dunia. Okay, Sifu, Ina tak tahu nak cakap apa. Tapi sangat bersyukur. Okay, asal cakap je nak nangis. Sebab terlalu banyak. Okay, terlalu banyak perubahan yang berlaku dalam hidup ni. Terlalu banyak. Okay, semua orang jangan fasa dalam bisnes ni memang ada up and down. Okay, so semua orang mesti kena konsisten, kena percaya. Okay, platform yang kita ada sekarang ni adalah platform yang sangat terbaik. Okay. Okay, so boleh sambung lagi. Okay, so kalau tak boleh cakap, okay, kita bagi peluang Ina jadi host, okay, untuk teppanyaki minggu depan. Okay tak? Siapa setuju? Setuju punya tulis satu. Tulis satu. Kita bagi peluang Ina jadi host untuk teppanyaki minggu depan. Tengok ramai yang setuju. Boleh. Ina dulu kalau nak suruh cakap apa-apa selalu Ina takut. Okay, tapi yang kata sekarang banyak perasaan takut tu dah hilang. Okay, dah hilang. Cuma bila ada tengok Sifu ni, dia datang balik. Dia rasa macam terima kasih Sifu. Terima kasih sangat-sangat sebab selalu ada bersama dengan kita semua. Okay, selalu bagi nasihat, selalu bagi semangat, selalu ada. Okay, kami sangat hargai. Okay, kami sangat hargai Sifu. Dan Nina ambil cabaran Sifu untuk jadi host teppanyaki minggu depan. Okay, so di sini Sifu sentiasa share because Ina dia adalah satu kita cakap satu contoh yang sangat baik tau, sangat baik. So yang you susah nak jumpa lah dekat mana-mana network marketing company. Kenapa Sifu cakap ini? Because Ina dia apa tau? Dia punya latar belakang sangat biasa saja tau, sangat biasa. Dia kerani tau, kerani untuk itu apa insurance punya agency kerani saja. You bayangkan siapa di sini pernah buat insurance? Tulis me dalam chat room. Yang you pernah buat insurance punya ada tak dekat sini? Tulis me. Okay. Sikit saja. Siapa pernah jadi insurance agent? Tulis me dalam chat room. Okay. Ada juga. Okay. So Sifu nak bagi tahu kamu semua di sini. Okay. Semua orang yang buat insurance, mereka ada satu impian tau. Dia ada satu impian. Impian mereka ialah nak jadi MDRT. Okay. MDRT tahu? Tahu apa itu MDRT tak? $1 million round table. Okay. Ini adalah impian bagi setiap orang yang buat insurance. Okay. Tapi you orang jangan hairan tau. Jangan hairan. Okay. So bila Sifu sebut bagi kamu semua di sini, apa itu MDRT? Okay. MDRT adalah impian semua orang yang buat insurance. Okay. Dan ada orang yang boleh capai COT.
court of the table. So court of the table itu adalah 3 kali ganda MDRT. Maksudnya dia dalam 1 tahun dia buat sales 3 kali ganda MDRT. Itu panggil COT. Okay? Dan ada juga yang lebih hebat lagi dia boleh buat sampai TOT. Top of the table. Okay? Top of the table maksudnya dia boleh buat 6 kali MDRT tau. 6 kali dalam 1 tahun dia boleh produce buatlah 6 kali sales MDRT. Itu panggil top of the table. Dan top of the table dekat Malaysia tak ramai. Tak ramai boleh capai top of the table So itu sebab kita biasa boleh nampak MDRT sajalah. Top of the table tak ada orang nak sebut pun because sangat susah mau capai top of the table. So Sifu nak tanya kamu semua di sini, you rasa kalau seorang insurance agent nak jadi top of the table, you rasa dia perlu cakap pandai tak? Perlu sangat pandai pujuk orang, sangat pandai presentation, sangat pandai cakap tak? Siapa rasa yes, you tulis yes. You rasa tak perlu tulis no. Yes or no? Kalau nak jadi TOT, top of the table, 6 kali MDRT dalam 1 tahun. You rasa dia mau pandai cakap atau biasa-biasa saja boleh capai? Kalau sangat pandai tulis yes. You rasa dia mau pandai cakap tulis yes. Okay? Okay. So Sifu bagi tahu you you tahu tak Ina kecil. Tadi you tengok dia cakap mau keluar tak boleh keluar, mau keluar tak boleh keluar, okay? I bagi tahu you orang dia punya income dengar you orang dengar baik-baik income Ina kecil 1 tahun adalah 2 kali ganda TOT. Top of the table dia mau 2 kali ganda income dia baru sama dengan 1 Ina kecil. Okay, you orang dengar baik-baik. So kalau you rasa TOT itu itu sudah sangat hebat-hebat you jumpa Ina, you lagi mau gila. Kenapa? Because dia depan you adalah 2 kali ganda top of the table. Okay? Tapi dia hanya adalah seorang kerani saja dekat agensi insurans. Tapi dia sekarang dia pegang income itu semua orang insurans tengok dia, ayo, you tahu tak? 12 kali MDRT. Hello. Ina punya income you kena dalam 1 tahun kena produce 12 MDRT sales. You baru boleh pegang income macam Ina. Okay? So Sifu harap semua di sini Isnin jangan miss depan Yaki. Because kita jemput 2 kali TOT untuk host now. Ini 2 times TOT punya income ya orang untuk hostkan Teppanyaki untuk next week. Okay? So Sifu harap semua di sini dapat inspirasi, dapat motivasi pada pagi ini. Dan jangan lupa Sifu nak jumpa anda semua di Johor Bahru, di Melaka dan juga di Putrajaya. So see you there. Dan last kita sama-sama nyanyikan lagu. Lagu apa? Lagu slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki pagi ini. Bagi yang tak sempat sharing, Isnin. Masuk awal, angkat tangan untuk buat sharing. Okay, so are you ready? Yes, no limit. Go, go, go. Kita menang. No limit. Go, go, go. Thank you, Sifu.